Pengenalan. Ekonomi pembangunan. Apakah itu ekonomi pembangunan? Bagi memahami dengan lebih mendalam tentang ekonomi pembangunan, kita perlulah memahami definisi bagi ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan merujuk pada perkembangan potensi output negara atau KDNK dan diukur dengan pertumbuhan KDNK. Salah satu konsep yang berkaitan adalah kadar pertumbuhan output per kapita. Ini menunjukkan kadar peningkatan taraf hidup negara. Salah satu contoh untuk melihat ekonomi pembangunan adalah negara India. KDNK India meningkat 3.6 per tahun setiap 3 tahun pertama dekad selepas kemerdekaan dan lebih tinggi 6.2% per tahun selama 3 dekad seterusnya. Contoh seterusnya adalah Amerika Syarikat. KDNK Amerika Syarikat meningkat sebanyak purata tahunan 4.2% pada 1950 hingga 1973 dan kadar yang lebih perlahan sebanyak 2.7% pada tahun 1974 hingga 2010. Gambar pertama menunjukkan merkantilis dari abad ke-16 dan ke-17. Gambar seterusnya adalah fisiokrat abad ke-18. Merkantilis dan fisiokrat boleh dianggap sebagai pendahulu yang memberikan pandangan mengenai apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Merkantilis menganggap logam seperti emas dan perak memainkan peranan penting dalam kesejahteraan ekonomi bangsa. Mereka juga menganjurkan keseimbangan perdagangan yang baik supaya aliran masuk jongkong lebih terurus. Fisiokrat pula menganggap pertanian sebagai sektor yang lebih produktif berbanding dengan sektor industri dan perdagangan yang dianggap sebagai steril. Merkantilis telah tidak disokong kerana tidak menyokong perdagangan dan mengutamakan kekayaan. Bagi fisiokrat pula, mereka tidak disokong kerana berlakunya era perindustrian. Teori dan model bagi ekonomi pembangunan. Teori yang pertama adalah teori pertumbuhan klasik. Kedua adalah model Martian, ketiga model Harrod-Domar, keempat model pertumbuhan dualistik dan yang kelima adalah model pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa jenis, antaranya ialah teori klasik, teori neoklasik, teori historis, teori Kuznets dan teori ekonomi baru. Teori pertumbuhan klasik ini dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Terdapat 3 ahli teori ekonomi memberi pandangannya terhadap teori pertumbuhan klasik ini. Antaranya ialah Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Adam Smith merupakan bapa sistem ekonomi kapitalisme. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith melihat bahawa suatu perekonomian akan tumbuh jika terjadi pertambahan jumlah penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Proses spesialisasi bidang kerja diyakininya akan meningkatkan produktiviti pekerja, kemudian mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Manakala pendapat David Ricardo tentang teori pertumbuhan ekonomi, beliau mengatakan bahawa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja dan hal ini akan menyebabkan upah yang diterima masing-masing orang menurun. Upah tersebut hanya membantu untuk meningkatkan hidup minimum ataupun dikenali sebagai subsistence level dan akibatnya perekonomian bisa mengalami stagnasi atau stationary state. Thomas Robert Malthus mengatakan bahawa pertumbuhan penduduk adalah akibat proses pembangunan. Namun, proses penambahan jumlah penduduk tidak biasa tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah 2 ahli ekonomi bernama Robert Solow dan G.W. Swan. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, iaitu tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Teori ini menjelaskan bahawa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun,
Tanpa adanya teknologi moden yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Robert Solow yang menyatakan bahawa dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Sama halnya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan pengeluaran yang dihasilkan. Teori dengan perspektif mirip juga dikembangkan oleh Trevor Swan. Teori historis menitikberatkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada setidaknya 4 pemikir yang mendukung teori historis iaitu Friedrich List, Werner Sombart, Walt Whitman Bristow dan Karl Bucher. Karl Bucher mencetuskan teorinya bahawa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produksi dan konsumer melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kota, kemasyarakatan hingga dunia. Tak jauh berbeza dari teori Bucher, Werner Sombart juga menggelombangkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri hingga tahapan kapitalisme. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Kuznets mengemukakan, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai oleh 3 faktor, iaitu faktor peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, perkembangan teknologi dan akhir sekali ialah penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini menjelaskan bahawa sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi negara. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi dan pelatihan profesional akan mempercepatkan perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi negara pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Mendatangkan permasalahan apabila jumlah penduduk semakin meningkat, namun faktor pengeluaran seperti tanah terhad ini akan menyebabkan berlakunya the law of diminishing return. Perkara ini akan menyebabkan kadar pengangguran negara semakin meningkat kerana majikan banyak bergantung kepada mesin kerana ia dapat menjimatkan kos pengeluaran dari segi kos upah pekerja. Kekurangan modal berlaku disebabkan oleh tingkat tabungan negara yang rendah, lalu akan menyukarkan usaha kerajaan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berlaku. Kemerosotan sumber ekonomi akan menyebabkan para pelabur menarik diri atau tidak akan melabur di negara tersebut, lalu akan menyukarkan usaha kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi kerana tiadanya aliran modal asing ke dalam tabungan negara. Seterusnya, kesan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bermaksud pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran produk dan perkhidmatan, pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi yang lain. Ianya merupakan alat mengukur prestasi pembangunan negara. Peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar diangkir benar dalam sesebuah negara. Jadi, pertumbuhan ekonomi pasti akan memberikan kesan kepada penduduk sesebuah negara. Antara kesan pertumbuhan ekonomi ialah ia akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi negara yang baik, kegiatan ekonomi negara pasti akan meningkat. Banyak sektor-sektor baru akan dibuka atau diperluas. Disebabkan pembukaan sektor-sektor tersebut, banyak peluang pekerjaan akan terhasil,
Lalu, tenaga buruh yang banyak diperlukan bagi memenuhi kekosongan pekerjaan yang ada. Oleh itu, berlaku peningkatan guna tenaga negara. Secara tidak langsung, kadar pengangguran di dalam sesebuah negara akan berkurangan kerana semakin banyak rakyat mereka yang memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi menyara diri mereka serta keluarga. Apabila mereka mendapat pekerjaan, berlakunya peningkatan kuasa beli rakyat dan permintaan agregat. Oleh hal yang demikian, rakyat akan berbelanja untuk membeli barangan keperluan dan juga kehendak. Ia menyebabkan berlakunya peningkatan pendapatan dalam negara. Dengan itu, taraf hidup rakyat akan menjadi semakin baik. Selain itu, kesan pertumbuhan ekonomi ialah akan berlakunya pengurangan kadar kemiskinan. Di Malaysia, insiden kemiskinan melibatkan pendapatan garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan bermaksud pendapatan atau keperluan minimum yang diperlukan oleh sesebuah isi rumah bagi memenuhi keperluan asas makanan dan bukan makanan bagi setiap ahli isi rumah. Dengan memiliki pertumbuhan negara yang baik, bantuan seperti penyediaan kemudahan asas dan kemudahan sosial, bantuan rumah serta bantuan persekolahan anak-anak dan bantuan ekonomi dapat diberikan kepada mereka yang tergolong dalam pendapatan garis kemiskinan. Oleh itu, kadar kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan dan diperbaiki. Penyelesaian masalah ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang padat sepatutnya menjadi satu kelebihan kepada ekonomi kerana dengan jumlah yang ramai ia dapat meningkatkan pertumbuhan. Oleh itu, kerajaan haruslah menyediakan skop kerja yang besar untuk semua penduduk. Tidak dinafikan kini banyak penggunaan mesin berbanding tenaga kerja manusia. Namun, perkara itu haruslah diseimbangkan untuk memastikan perolehan yang baik. Tanpa tenaga kerja manusia, sesebuah mesin itu tidak akan berjalan kerana tidak dipantau atau digerakkan oleh tenaga kerja manusia. Kestabilan politik haruslah dijaga kerana ia merupakan faktor untuk meningkatkan keadaan ekonomi. Apabila keadaan ekonomi meningkat, maka lebih ramai pelabur akan datang. Dan jika ramai pelabur asing datang ke Malaysia, maka ekonomi akan berkembang dengan jayanya. Berbagai aspek haruslah dijaga agar dapat memastikan pertumbuhan ekonomi sentiasa berlaku. Jauhi perkara-perkara yang dapat membataskannya. Bersama-sama kita menjaga agar negara kita dapat berkembang dengan maju dan jayanya. Kami memohon padamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami.